Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita nak sambung lagi tentang topik semalam. Okey. Jadi untuk hari ini kita punya objektif pembelajaran ialah 2.3.1 iaitu murid dapat membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul. Okey, semalam anda dah buat membaca. Jadi hari ini kita nak buat ulasan pula. Okey, berdasarkan latihan semalam, anda dah diminta untuk memberikan 3 isi penting. Okey, 3 langkah untuk memastikan tulisan Jawi ini tidak lenyap di telan zaman. Okey, anda dah buat latihan nombor 2. Okey, jadi untuk hari ini kita nak sambung latihan nombor 3 iaitu tuliskan ulasan tentang langkah-langkah untuk mempopularkan tulisan Jawi. Ingat lagi tak format ulasan? Ulasan ni anda hanya buat dalam satu perenggan sahaja. Okey, jom kita tengok sedikit tips macam mana nak tulis ulasan. Okey, yang pertama sila baca arahan yang diberikan dengan teliti. Okey, yang kedua kita tengok kata kunci. Kata kunci nak minta kita buat ulasan tentang langkah-langkah mempopularkan tulisan Jawi. Jadi kita hanya bagi jawapan ikut dia punya kata kunci soalan. Okey, dia nak langkah-langkah sahaja. Okey, langkah yang pertama yang terdapat dalam bahan kita panggil sebagai isi tersurat, kan? Okey, jadi yang pertama, isi tersurat yang pertama ialah langkah pertama kita mengiktirafkan tulisan Jawi sebagai warisan khazanah yang berharga, okey, negara. Okey, kita naikkan, kita martabatkan tulisan Jawi itu jadi satu warisan khazanah. Okey, isi yang kedua, isi tersurat kedua ialah penerbitan buku panduan untuk mempelajari tulisan Jawi. Okey, buatlah buku-buku panduan yang memudahkan pengguna untuk belajar nak menulis Jawi. Okey, itu nombor 2. Seterusnya, isi tersurat yang ketiga pula ialah memperkenalkan seni khot ataupun kaligrafi Jawi dalam subjek pendidikan seni misalnya. Okey, jadi anda dah ada 3 isi tersurat. Okey, jadi langkah-langkah untuk menulis ulasan ini, yang pertama tadi, kenal pasti kata kunci soalan. Okey, dia nak apa? Langkah-langkah. Okey, yang kedua kita dah buat. Okey, kita senaraikan. Kita kenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam petikan yang diberi. Okey. So seterusnya, langkah ketiga kita kena berikan pula isi tersirat. Isi tersirat ni anda kena fikir. Okey, kena keluarkan berpandukan isi tersurat tadi, isi yang dah diberikan. Jadi isi tersirat ni kita bagi huraian. Okey. Huraian tentang contohnya bagaimana benda tu dilaksanakan, cara dia kan, ataupun contoh. Itulah isi tersirat ni. Kita bagi huraian. Okey. Idea kita sendiri. Okey. Lepas kita dah senaraikan isi tersirat, okey, barulah kita tuliskan ulasan dengan lengkap. Okey, ulasan ni kita jangan tulis panjang-panjang. Cukup sampai 100 patah perkataan sahaja. 80 hingga 100 patah perkataan. Satu perenggan. Okey, sila gunakan penanda wacana. Gunakan selain itu, di samping itu, seterusnya. Kan? Guna penanda wacana, dan akhir sekali bila dah siap ulasan anda, sila semak ejaan dan tanda baca. Okey, jadi tugasan untuk hari ini. Setelah kita dah lihat isi tersurat, okey, sekarang anda senaraikan apa isi tersiratnya. Contoh, kita iktirafkan tulisan Jawi sebagai warisan khazanah berharga negara. Okey, apa kesannya kepada masyarakat? Bagi dia punya isi. Okey? Kalau kita buat penerbitan buku panduan ni, apa dia punya kesan? Memudahkan orang ramai untuk mempelajari Jawi. Lagi, menarik minat orang ramai untuk mempelajari tulisan Jawi dan sebagainya. Okey. Memperkenalkan seni khot dalam pendidikan seni contohnya. So, apa kesan dia? Dapat memberi pendedahan kepada murid-murid tentang penulisan
khot dan kaligrafi. Itu contohlah untuk isi tersirat. Jadi selepas ini cuba anda pula buat satu ulasan yang lengkap. Kemudian jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah tanya cikgu dalam grup Telegram kita. Selamat mencuba. Jangan lupa isi kehadiran. Sekian, terima kasih.